Menteri Pendidikan 1, Datuk Dr. Mahang Sun juga memaklumkan penyusunan semula jadual waktu bilangan buku latihan termasuk buku aktiviti dan buku kerja akan dilaksanakan KPM. Pendekatan PDP. Guru digalakkan menggunakan pendekatan PDP berpusatkan murid iaitu pembelajaran bertema, modular, pembelajaran berasaskan projek, simulasi amali atau virtual lab atau pembelajaran terbeza. Yang ketujuh, kerjasama dengan JAKIM. Kerjasama dengan pihak Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia atau JAKIM juga diadakan dari aspek pengelarasan uniform agar murid diberi kelonggaran untuk memakai uniform sekolah masing-masing semasa sesi persekolahan kafah. Sebelum ini, kementerian telah menjalankan 3 kajian utama berkaitan beg berat. Hasil kajian, pihak kementerian telah mengambil pelbagai tindakan bagi menangani isu berkenaan seperti mengeluarkan surat pekeliling Ikhtisas Bilangan 1 tahun 2000, penggunaan buku kerja di sekolah rendah dan surat siaran panduan menangani isu beg berat murid di sekolah pada 2018. Bagaimanapun, perkara itu masih belum dapat ditangani sepenuhnya. Saudara, Dewan Rakyat hari ini turut dimaklumkan strategi hasil jangka sederhana MTRS sedang dibangunkan dan semakan semula perbelanjaan awam dilaksanakan bagi menambah baik asas hasil dan memastikan kecekapan perbelanjaan kerajaan. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata, pelaksanaan langkah-langkah itu mampu mengukuhkan kembali kedudukan kewangan demi memastikan kemampanan keberhutangan kerajaan dalam jangka masa sederhana dan panjang. Pemulihan ekonomi pada tahun 2021 dijangka terus menyokong KDNK negara ke arah kembali mencapai paras pra-pandemik. Di samping itu, pertumbuhan akan dipacu terutamanya oleh langkah di bawah bajet 2022 yang masih bersifat mengembang, normalisasi dalam aktiviti ekonomi dan sosial berikutan kadar vaksinasi yang tinggi, penyambungan semula projek infrastruktur dengan kesan pengganda yang tinggi serta permintaan luar yang kukuh terutamanya dari dagang utama. Berikutan prestasi kutipan hasil pada suku keempat yang lebih baik susulan pembukaan semula ekonomi, defisit fiskal 2021 telah mencatat 6.4% kepada KDNK. Bagi tahun ini, kerajaan mensasarkan defisit fiskal lebih rendah pada paras 6% kepada KDNK. Semua syarikat produksi filem tempatan yang menerima dana kandungan digital bakal disyaratkan untuk membuat caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Syarat Kementerian Komunikasi dan Multimedia menerusi Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS itu bagi memastikan kebajikan penggiat industri ketika persaraan. Jelas Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin, langkah yang sama telah dilaksana di bawah inisiatif caruman skim keselamatan sosial Perkeso. Kita FINAS sekarang ni, kita telah mengenakan inisiatif caruman skim keselamatan sosial pekerja sendiri atau Perkeso yang telah mensyaratkan semua syarikat produksi filem tempatan yang telah berjaya menerima dana kandungan digital melalui pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi untuk mencarum sebagai pekerja filem, artis dan sebagainya melalui produksi filem tempatan syarikat mereka. Peruntukan caruman Perkeso akan ditolak daripada jumlah dana DKD yang berjaya diterima oleh syarikat produksi. Ini kita tumpukan yang legal Perkeso dan KWSP juga kita akan syaratkan yang sama. Tambahnya, KCOM sentiasa meneliti cadangan pelbagai pihak menerusi penubuhan task force untuk meneliti langkah penambahbaikan industri kreatif termasuk kebajikan para penggiat industri seni. Baik saudara, Dewan Negara turut bersidang serentak dengan Dewan Rakyat hari ini. Sebelum sesi pertanyaan lisan, 2 ahli Dewan Negara mengangkat sumpah jawatan di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim. Ahli Lembaga Pengarah Farmaniaga Berhad, Datuk Dr. Azhar Ahmad dan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Tanah Adat Melaka, Datuk Muhammad Ridwan Muhammad Ali merupakan lantikan baharu Yang di-Pertuan Agong berkuat kuasa sehingga 20 Mac 2025.
Tan Sri Dr. Rais ketika berucap mengalu-alukan pelantikan dua ahli Dewan Negara ini mengingatkan mereka supaya menggalas tanggungjawab sebaik mungkin dan menunaikan segala sumpah yang dilafazkan dengan penuh amanah kerana Dewan Negara ketika ini sedang melalui fasa transformasi. Setiap ahli Dewan Negara perlu mematuhi serta melunaskan tanggungjawab sebagai senator sebaiknya kerana hasil kerja setiap daripada mereka akan dinilai dan diukur oleh masyarakat. Baik saudara, seperti biasa Dewan Rakyat dan Dewan Negara ketika ini sedang berhenti rehat dan akan kembali bersidang pada 2.30 petang nanti. Untuk perkembangan berita tengah hari seterusnya, kembali bersama Fabian di Angkasa Puri.